Selamat datang dan berjumpa kembali kita di dalam pelajaran bahasa Al-Quran melalui kaedah kata dasar. Untuk pelajaran hari ini kita akan memasuki fasa baru. Fasa baru di dalam mempelajari kata dasar ini. Sebelum kita datang ataupun kita memasuki fasa yang baru ni, apa kata kita ulang kaji apa yang pernah kita pelajari secara semitah lalu, insya-Allah. Kita telah melalui pembelajaran kata dasar ini daripada awal, iaitu yang pertama sekali kita mempelajari kata dasar, ya. Ini yang pertama sekali yang kita belajar. Kata dasar kita katakan dia mempunyai 3 huruf. Ada kata dasar yang dalam bentuk kata dasar dalam bentuk biasa, contohnya ni dhahaba, bentuk biasa. Ada kata dasar yang dalam bentuk huruf illah, contohnya qaf waw lam, ya. Ni tengahnya huruf illah. Ada kata dasar yang berhamzah, ya, yang mempunyai huruf hamzah di dalam dia. Dan ada huruf kata dasar yang dalam bentuk berganda. Itu adalah bentuk-bentuk kata dasar yang perlu kita ketahui di dalam mempelajari ilmu ini, insya-Allah. Jadi saya ingat semua kita dah dapat hadam tu dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Jadi selepas tu kita memasuki pelajaran yang lain. Lepas tu kita belajar wazan, ya. Selepas kita tahu kata dasar, betul-betul kata dasar, apa bentuk-bentuk dia, macam mana dia punya struktur dia dan sebagainya, kita terus berpindah kepada wazan, ya. Wazan ini adalah acuan-acuan yang dimasuki oleh kata dasar untuk membentuk kata kerja, ya. Kita ada lebih kurang 4 jenis acuan, ya. Pertama, acuan yang tanpa imbuhan. Tanpa imbuhan ini ialah acuan yang plain, ya, yang tanpa imbuhan. Yang kedua satu imbuhan, ya. Satu imbuhan tu ialah wazan 1, 2 dan 3, ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Itu dikira satu imbuhan. Dan seterusnya wazan yang mempunyai 2 imbuhan. Kita ada 4 wazan yang mempunyai 2 imbuhan, ya. Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala. Itu adalah ada 2 imbuhan. Dan yang ketiga sekali, ini yang paling banyak sekali, ialah wazan yang ada 3 imbuhan, istafa'ala. Nota ini boleh didapati di dalam buku latihan kita yang warna merah tu, ya, insya-Allah. Dalam buku teks pun ada juga. Tapi dalam buku merah tu kita susung cara lain sikit dalam bentuk macam ni, supaya kita dapat faham dan benda ni jelas pada kita, insya-Allah. Jadi ini adalah wazan. Jadi kaitan di antara kata dasar dengan wazan. Kata dasar ni kalau kita nak bandingkan, dia macam bahan mentah lah, ya. Kita nak buat kuih misalnya, dia bahan mentah je. Kata dasar ni bahan mentah. Gandum, dia punya inilah bahan-bahan dia lah. Tapi bahan-bahan itu dia tak boleh membentuk perkataan lagi. Kita kena uli dia, kena faham dia, kena uli dia, masukkan air, so semua. Lepas uli tu baru dia akan membentuk perkataan, membentuk kata kerja apabila kita letak dalam wazan ataupun dalam acuan tu. Kalau letak dalam acuan kuih kek, dia akan jadi kuih kek. Letak dalam acuan kuih bangkit, jalan kuih bangkit. Itu adalah contoh yang mudah kita faham lah masuk wazan tu, ya. Itu dia. Wazan ini kita mulakan dengan wazan kata kerja. Sebab apa, ya? Kita tak mulakan dengan kata nama. Sebab kata kerja ni wazan dia agak fix dan mudah untuk kita pelajari. Dan wazan kata nama tu kemudian kita akan belajar kemudian, insya-Allah. Daripada sini juga yang akan keluarnya, insya-Allah. Sebab itulah kita minta semua, kalau dapat hadam lah semua benda ni, ya. Hafal pun tak apalah, hafal lah. Kalau tak hafal, ingat je, insya-Allah. Itu cara yang kita boleh tolong lah, insya-Allah. Kalau kita tak dapat asas ni, saya ingat bangunan kita yang kita bina tak kuat. Sebab itulah mempelajari bahasa Al-Quran tak sama dengan belajar bahasa lain, ya. Bahasa Al-Quran satu bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun dahulu. Dia satu bahasa yang sangat fix, yang tidak mudah dimanipulasi oleh orang. Susah, tak boleh nak buat. Jadi nak mempelajari dia pun kena ada sistematik, baru kita akan dapat. Kalau tak, sampai bila pun kita akan terpinga-pinga dengan bahasa Arab ni. Jadi kita asas penting, insya-Allah. Saya harap semua dapat hadam, insya-Allah, ya. Kita dapat memudahkan benda ni, insya-Allah, untuk dipelajari, terutama oleh orang-orang awam, kaum muslimin dan muslimat di Malaysia terutamanya, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi wazan ini mesti kita ingat, ya, insya-Allah. Seterusnya, ya,
Kita ingat dulu insya-Allah, apa-apa kita tengok wazan kita ni. Kita ulang kaji lagi insya-Allah. Wazan kita ada 9. 1 2 3 4 nombor sampai nombor 9. Dan kita kata tadi tu dalam wazan ni ada kata dasar, dan kita belajar juga dulu bahawa wazan 1 sampai 9 ini ada jenis-jenis imbuhan dia. Ini tanpa imbuhan, satu imbuhan, satu imbuhan, satu imbuhan. Ini dua imbuhan, dua, dan last kali 3 imbuhan. Ingat insya-Allah nombor ni kalau boleh hafal dengan nombornya sekali insya-Allah. Macam hafal sifir lah insya-Allah ya. Yang seterusnya untuk pengetahuan kita ya. Sebenarnya kita ada satu lagi yang kita belajar. Yang kita belajar selain daripada acuan itu, kita juga belajar 3 jenis pelaku. Yang kita kata setiap kata kerja tu ada pelaku dia. Apa pelaku dia tu? Pelaku dia tu adalah kita ingat balik pelaku dia tu. Contohnya kalau kita katakan, kalau fa'ala ni macam nak kata aku buat, fa'altu. Kalau kami buat, fa'alna. Kalau mereka buat, fa'alu. Kalau apa nama ni, awak buat, fa'alta, af'alta. Itulah ya. Imbuhan di akhir ini adalah mewakili pelaku. Jadi package sekali tu. Dia ada kata kerja, dia ada kata dasar, dia ada wazan, dan dia ada pelaku untuk kata kerja ya, kata kerja. Hari ini kita memasuki fasa baru. Masuk fasa baru yang saya masukkan ini ialah hari ini kita nak mempelajari suatu perkara penting ya, insya-Allah insya-Allah satu perkara penting insya-Allah, bahawa semua yang kita belajar sebelum ini, daripada mula kata kerja fa'ala, af'ala, semua kata kerja kita belajar sebelum ini. Ini semua ni 1 sampai 9 ini, semua ini adalah madhi, past tense, ataupun perkataan yang sudah berlalu. Sebenarnya di perkataan sudah berlalu. Semua kita belajar ni, ingat insya-Allah apa kita belajar sebelum ni, dengan wazannya, dengan kata pelakunya, dengan apa lagi itu, semua itu dikategorikan di dalam satu benda, iaitu past tense, fi'lun madhi. Kita di dalam melajari bahasa Arab ni dia berbeza dengan bahasa Inggeris. Sebab kalau kita belajar bahasa Inggeris, kita mula dengan present tense. Tapi bahasa Arab dia terbalik. Dia akan mula dengan past tense. Itu di antara benda yang orang tak faham. Belajar bahasa Arab kena mula dengan past tense. Belajar bahasa Inggeris mula dengan present tense. Kita belajar go dulu baru belajar went. Tapi bahasa Arab kita belajar went dulu baru belajar go. Contoh gitulah. Itulah mudahnya. Apa yang kita belajar sebelum ni ialah kafara. Contohnya lah ya. Kafara. Ni wazan nombor 1. Nazara, rajama, alima. Lepas tu barang nombor 2. Akhraja, adalla. Dan semua ini wazan 1 sampai 9 ini adalah bentuk ataupun sekutu untuk khas untuk apa? Khas untuk past tense ataupun fi'lun. Sebut insyaAllah madhi. Al-fi'lul madhi. Tak lebih daripada itu. Dia adalah fi'lul madhi. Apa yang disebut al-fi'lul madhi, dia akan memberi makna past tense. Fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Sebutan betulnya ialah al-fi'lul madhi. Tak apalah kita nak bincang sikit apa itu. Sebab apa falsafah di sebalik fi'l madhi sebenarnya. Kenapa bahasa Arab ni dimulakan dengan fi'l madhi? Sebab sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini, kita punya masa zaman sekarang ni, kita panggil present day kan. Masa sekarang ini dia sebenarnya dia berasal daripada madhi, past tense, history dulu. Jadi seolah-olahnya zaman dulu adalah asas. Base kita ialah zaman dahulu. Tamadun Islam dulu adalah asas kepada kemajuan orang Islam hari ini. Tamadun Andalus adalah asas kepada tamadun atau teknologi yang dibangunkan di Eropah. Itu contohnya. Maknanya semuanya berasal daripada madhi. Sebab itulah kita perlu belajar fi'il madhi, sebab dia adalah history. Belajar history itu. Sebab lagi itulah ya. Jadi itulah logiknya ya. Logiknya kenapa kita perlu belajar fi'il madhi. Sebab itulah kalau tuan-tuan perhatikan bila saya menterjemahkan satu perkataan itu, contohnya perkataan dakhala, saya katakan dakhala ini, perkataan dakhala ni kata dasarnya da, kha dan lam. Lepas tu dia menjatuh dalam wazan nombor 1. Maknanya adalah pelakunya dia. Terjemahannya adalah dia telah masuk. Yang ini dia telah kufur. Dia telah melihat.
Dia telah bersyukur. Semuanya ada telah. Apa telah-telah tu sebenarnya? Mungkin tuan-tuan bertanya masa kita belajar dulu. Telah ini adalah dia mewakili fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi faham dah, semua perkataan ni adalah mewakili fi'il madhi. Kita tidak boleh berubah kepada fi'il mudhari' ataupun kita tak boleh berubah kepada fi'il lain selain daripada fi'il madhi, melainkan kita betul-betul hadam bentuk dia punya wazan 1 sampai 9 dan bentuk-bentuk pelaku ya. Bentuk-bentuk pelaku yang kita belajar sebelum ni itu adalah bentuk pelaku untuk fi'il madhi sahaja. Fi'il madhi sahaja. Untuk fi'il lain tak sebut nama lagi insya-Allah, itu berbeza. Jadi nak tak nak kita kena apa? Kena hadam fi'il madhi dulu. Hadam bentuk dia, hadam wazan dia, hadam dia punya pelaku dia. Baru kita boleh pindah ke present day, fi'il mudhari'. Sebut dia fi'ilun mudhari'. Fi'il madhi untuk masa sekarang. Fi'il mudhari' yang kita akan belajar hari ni ialah bagaimana fi'il itu daripada madhi itu ditolak kepada mudhari' ataupun perbuatan yang sedang ataupun yang akan berlaku. Fi'il mudhari' ni dua makna, iaitu sedang ataupun akan berlaku. Ia dua makna. Dua itu je dia punya kata kerja bahasa Arab ni, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Itu aja masanya. Jadi kalau kita dapat hadam dua tu cukup tu. Kalau bahasa Inggeris lagi banyaknya, ada past continuous dan sebagainya. Tapi kat sini tak, dia dua tu je. Baik, pastikan anda semua sebelum kita berpindah ke pelajaran insya-Allah hadam fi'il madhi habis-habis insya-Allah. Jangan bertukar, sebab kalau kita cepat sangat bertukar, cepat sangat shift ke fi'il lain, pelajar akan keliru untuk guru-guru, dan kita sebagai pelajar ni, orang yang belajar ni, kita akan keliru lah. Habis keliru tu kemungkinan besar akan berhentilah belajar. Pastikan jangan keliru insya-Allah. Jadi itu dia fi'il madhi, fi'il madhi. Apa yang kita belajar sebelum ini yang melibatkan bentuk, yang melibatkan kata kerja, yang melibatkan pelaku, yang melibatkan wazan, semuanya adalah al-fi'lul madhi. Perkataan yang menunjukkan past tense. Itu dia. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar. Allahu telah mendengar. Liman untuk siapa yang hamidahu, yang telah memuji. Semua fi'il madhi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Wajjahtu tu aku telah hadapkan. Padahal kita tengah semayang tu, tapi kita guna past tense. Ajaib tu kan. Ada dia punya rahsia dia sebenarnya, tapi akan datang kita akan belajar lah rahsia balaghah dipanggil ni. Wajah, kita tengah semayang tu, wajjahtu wajhiya lillazi. Wajjahtu kata rasanya waw jim ha, dia punya jatuh wazan nombor 3. Wajjah fa'ala, tu fa'il. Wajjahtu, aku telah hadapkan. Wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Fatara wazan nombor 1. Fatara dia punya fa'il dia ialah mustatir, iaitu huwa fataras samawati wal ard, yang mencipta awal, yang mencipta asal langit dan bumi. Itu aku telah hadapkan. Padahal kita tengah semayang, kita guna fi'il madhi. Itu yang rahsia. Itu akan belajar kemudian insya-Allah. Dalam mungkin kita akan buat satu pelajaran khas untuk ilmu balaghah. Kita akan belajar benda itu, tapi untuk masa sekarang ni cukuplah dengan kita mengetahui ialah fi'il madhi.